Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi dalam bab 2, pengurusan projek. Okey, untuk hari ini kita akan lihat tentang penyediaan anggaran kos. Okey, dalam penyediaan anggaran kos terdapat dua kaedah yang kita boleh gunakan, iaitu yang pertama, kaedah unit ataupun kuantiti, dan yang kaedah kedua iaitu konsep SMART. Okey, kita tengok dulu apa dia kaedah unit ataupun kaedah kuantiti. Okey, anggaran kos disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. Okey, misalnya untuk 100 orang, 100 helai. Okey, kaedah yang pantas dan mudah difahami, namun tidak begitu tepat dan tidak mengambil kira keseluruhan kos barangan yang terlibat. Okey, contoh pengiraan kaedah unit ataupun kuantiti. Okey, katakan kos penyediaan untuk sehelai baju adalah RM100. Jumlah baju yang diperlukan adalah sebanyak 50 helai. Okey, anggaran kos bagi 50 helai baju ialah RM100 didarabkan dengan 50 helai baju bersamaan dengan RM5,000. Okey, ini contoh kos pengeluaran menggunakan kaedah unit atau kuantiti. Okey, yang kedua, konsep SMART. Okey. Okey, setiap huruf dalam konsep SMART mempunyai perkataan yang tersendiri. Contohnya S untuk specified, okay, iaitu ada tujuan, ada objektif, projek. Okay, M measurable, iaitu pengukuran pengagihan kewangan dalam kos-kos yang terlibat. A for attainable, bermaksud projek itu boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan kewangan dan juga tenaga kerja. Okay, R realistic, mewakili kesesuaian dengan kehendak pengguna dan dianalisis sama ada kehendak mereka untuk mencapai tujuan projek. Okay, dan akhir sekali T for time bound, bermaksud masa dan sumber kewangan mencukupi untuk menyiapkan projek itu. Okay, apa yang pelajar perlu tahu? Dalam konsep SMART, okay, pengiraan kos pengeluaran adalah bersamaan dengan kos bahan ditambahkan dengan kos upah dan ditambahkan dengan kos overhead bersamaan dengan kos pengeluaran. Okey, kita tengok dulu apa dia kos bahan. Kos bahan meliputi segala bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Contohnya kayu, papan lapis, cat, paku. Sebarang bahan yang kita beli untuk menghasilkan sesuatu produk. Pelajar boleh tengok jadual. Okey, ini adalah contoh-contoh kos bahan. Okey. Yang kedua, kos upah. Okey, kos upah meliputi bilangan pekerja, kadar upah dan juga tempoh siap. Okey, contoh pengiraan kos upah. Misalnya kita ada 2 orang pekerja. Okey, dan 2 orang pekerja ni akan bekerja selama 5 jam dan bayaran untuk 1 jam adalah RM10. Okey, so kos upah bersamaan dengan 2 orang pekerja didarabkan dengan 5 jam dan didarabkan dengan RM10 bersamaan dengan RM100. Okey, cost overhead. Okey, cost overhead, contoh-contoh yang termasuk dalam cost overhead adalah, okey, bila kita menghasilkan sesuatu produk, kita akan gunakan elektrik, air, gas, telefon, sewa tapak, pengangkutan. Okey, itu termasuk dalam cost overhead. Okey, kita tengok macam mana cara pengiraan kaedah SMART. Okey, kita ambil contoh untuk menghasilkan 100 unit bakul serbaguna. Okey, dalam jadual tu menunjukkan bahan-bahan yang kita akan gunakan. Kertas keras, kertas warna duk sinar, glue, cat penyembur. Okey, dan ada kuantiti, kos per unit, okey, jumlah. Okey, dan yang bawah sekali ni RM220 itu adalah kos untuk kos bahan. Okey, contoh yang kedua, macam mana kita nak kira kos upah? Okey, kos upah bersamaan dengan bilangan pekerja didarabkan dengan masa, didarabkan dengan kadar upah sejam dan bilangan hari. Misalnya kita ada 2 orang pekerja yang akan bekerja selama 6 jam. Okey, dengan kadar upah sejam RM5. Okey, selama 5 hari. Okey, 2 orang didarabkan dengan 6 jam
didarabkan dengan RM5 didarabkan dengan 5 hari bersamaan dengan 300. Okay, so maknanya kos upah untuk menghasilkan 100 unit bakul adalah bersamaan dengan RM300. Okay, dan akhir sekali kos overhead. Okay, untuk kos overhead ni, okay, kita gunakan elektrik, air dan telefon. Okay, misalnya RM8 satu hari. Kita ambil masa tadi untuk menghasilkan dalam masa 5 hari. Okay, 8 darab 5 sama dengan 40. Okay, sama jugalah dengan bil air dan juga bil telefon. Okay, kos overhead kita tambahkanlah bil elektrik RM40 tambah dengan bil air RM20 tambah dengan bil telefon RM20 bersamaan dengan RM80. Okay, sekarang kita nak tengok berapa kos modal yang kita gunakan untuk menghasilkan 100 unit bakul serbaguna. Okay, kos modal sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah dengan kos overhead. Okay, kos bahan tadi 220, upah 300, overhead 80. Maknanya okay, jumlah kos modal bagi 100 unit bakul adalah bersamaan dengan RM600. Okay, itu untuk 100 unit. Kalau kita nak dapatkan untuk 1 unit, okay, kos pengeluaran untuk sebuah bakul, okay, RM600 kita bahagikan dengan 100 unit buah bakul tadi. Maknanya satu buah bakul kosnya adalah RM6. Okay, itu kos modal. Okay, sekarang kita tengok kos jualan. Okay, kos jualan sama dengan kos modal tambah peratus keuntungan. Okay, tadi kita dapat harga untuk satu unit bakul adalah RM6. Okay, jikalau kita nak peratus keuntungan adalah 100%. Maknanya kos modal RM6 tambah lagi dengan peratus keuntungan RM6. Okay, ini sebab kita nak 100% keuntungan. Maknanya kos jualan bagi sebuah bakul adalah RM12. Okay, ini adalah contoh kaedah SMART. Okay, dia agak rumit tapi kosnya adalah lebih tepat. Okey, itu sahaja untuk hari ini.